Fia Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا العلم والتقوى. اللهم أكرمنا بالعلم والتقوى. أما بعد، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid dan seluruh pegawai takbir masjid, yang saya sayangi sekalian hadirin wal hadirat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah saya katakan tuan-tuan disayangi oleh Allah? Setiap perkara kebaikan itu yang Allah berikan kepada hamba adalah sebagai tanda kasih. Setiap kebaikan dan ketaatan yang Allah berikan kepada hambanya adalah tanda kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbezaan di antara orang kafir dan orang mukmin, Allah berikan kepada orang kafir ini seluruh dunia dan isinya, tetapi Allah tidak berikan akhirat itu kepada mereka. Berbeza dengan orang yang mukmin, Allah berikan perkara akhirat kepada orang mukmin, dan Allah berikan juga perkara dunia kepada orang mukmin. Inilah kelebihannya orang mukmin. Allah kurniakan kepada orang mukmin dunia dan akhirat. Ia seperti mana yang kita minta di dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kerana tuan-tuan menerima saya di masjid ini. Kedatangan saya adalah kerana menghubungkan silah, menghubungkan hubungan di antara saudara Islam. Kerana ini adalah perintah daripada Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman ini, kasih sayang ini mula terangkat pada hati orang Islam itu sendiri. Kita selalu benci-membenci di antara kita.
seolah-olah kasih sayang ini semakin kurang. Kita bermusuhan di antara keluarga kita, adik-beradik kita. Dan yang paling dahsyat pada akhir zaman ini, seorang anak bermusuh dengan ibu dan ayahnya, seorang ibu bermusuh dengan anaknya, semata-mata kerana adalah daki dunia, disebabkan harta yang tidak banyak mana pun. Tetapi syaitan telah berjaya menghancurkan dan memalingkan kita daripada jalan syurga Allah. Ketika saat kita hilang kasih sayang, kerana kasih ini daripada sifat Allah, justru itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, mengatakan, berpesan kepada kita dalam hadis qudsi, rahim itu daripada sifat. Siapa yang memutuskan rahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan aku, kata Allah. Kita berada pada satu masa yang penuh dengan kebinasaan dan kecelakaan. Zaman ini yang dinamakan zaman akhir. Kalau kita tidak benar-benar berhati-hati, nescaya kaki kita akan gelincir dari jalan yang benar. Tuan-tuan, bukan sekadar salat, puasa, pergi umrah, tunaikan zakat, selesai diri kita sebagai hamba Allah untuk masuk syurga. Tidak. Banyak perintah yang kita rasa kita telah tinggalkan. Hablum minallah, hablum minannas. Sebab itu hadis pertama setelah orang-orang Makkah, yakni orang muhajir, sampai ke Madinatul Munawwarah, Nabi berpesan 4 perkara kepada sekalian orang Islam waktu itu. Yang pertama, Nabi kata, sebarkan salam. Yang kedua, Nabi kata, hubungkan silaturahim. Yang ketiga, Nabi pesan, berilah makan kepada orang Islam. Dan yang keempat, Nabi pesan, bangunlah malam, salat pada waktu malam. Kalau kita lihat hadis ini, tuan-tuan, 3 perintah hablum minan nas, 1 saja perintah hablum minallah. Kenapa ianya diambil berat tentang hablum minan nas? Ramai orang berjaya tentang hablum minallah, tetapi begitu ramai orang gagal dengan hablum minan nas. Ramai orang yang salat dan orang tidak tinggalkan salat, tetapi ramai orang gagal apabila datangnya ujian hablum minan nas. Ramai orang boleh puasa Senin Khamis, ramai orang boleh puasa Zulhijjah, tapi tak ramai orang boleh buang sifat kebencian dalam hati dengan ditukar kepada kasih sayang. Kita gagal kerana sunnah yang terbesar adalah sunnah kasih sayang. Nabi didik kita dan Nabi ajar kita, sehingga kan dalam satu hadis Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu jika kamu tidak mengasihi saudara se-Islam kamu seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Jika kita tidak mahu orang mengkeji kita, jangan keji orang lain. Jika kita tidak mahu orang memarahi kita, jangan memarahi orang lain. Jika kita tidak mahu orang lain membenci kita, jangan membenci orang lain. Jika kita tidak mahu orang buka aib kita, belajarlah supaya kita tak buka aib orang lain. Jika kita tidak mahu orang memaki kita, berhentilah kita memaki orang lain. Jika kita mahu orang menyayangi kita, belajarlah untuk menyayangi orang lain.
Kerana ini yang Nabi buat. Nabi sayang kita. Nabi tidak pernah benci kita. Nabi sebut tentang umat akhir zaman. Nabi sebut tentang kita. Walaupun ketika itu kita belum dilahirkan lagi, tapi Nabi menyatakan tentang kita 1400 tahun yang dulu. Kenapa, tuan-tuan? Sebab Nabi sayang kita. Kenapa, tuan-tuan? Sebab Nabi tak pernah benci kita. Nabi tahu umat akhir zaman ini umat yang lemah. Nabi tahu. Dan Nabi pernah berkata sedemikian. Umat aku pada akhir zaman, Nabi kata apa? Yang mana mereka ini tubuh mereka lemah dan umur mereka tidak panjang. Nabi cakap. Nabi tahu, tuan-tuan. Nabi sebut pasal kita. Kita bukan orang yang gagah. Kita tak mampu nak melakukan ibadah seperti mana ibadatnya salafus salih. Kita tak mampu untuk melakukan perkara kebaikan seperti mana salafus salih dan ashabul rasul. Kita tak mampu, tuan-tuan. Kita nak ikut mereka. Kita nak ikut ketaatan mereka. Ketika orang bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu, tuan-tuan, lalunya sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu orang melihat Abu Bakar sedang lalu mereka menunjukkan, kalau kamu ingin melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu lihatlah tubuh itu, yaitu tubuhnya Allah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana apa, tuan-tuan? Apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tidak ditinggalkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, kita banyak lagi menyalahi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak lagi menyalahinya. Kita banyak lagi tidak menepatinya. Kita tepat pada pakaian kita, tetapi pada hati kita banyak menyalahinya. Pada sifatnya banyak menyalahinya. Pada akhlaknya banyak menyalahinya. Hati kita begitu keras, tuan-tuan. Hati Nabi tidak. Hati Nabi begitu lembut. Hati Nabi halim. Hati Nabi ini begitu halus, tuan-tuan. Hati Nabi terlalu lembut pada Allah. Hati Nabi terlalu lembut pada sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menangis untuk kita teresak-esak saat Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril menyatakan kepada Rasulullah, ya Habiballah, saat ini api neraka sedang marak menyala. Sayyidina Rasul bertanya kepada Jibril tentang tingkatan neraka Allah. Tingkat yang pertama, kedua, ketiga diberitahu oleh Jibril alaihissalam. Sampai pada tingkatan yang ketujuh, Jibril diam. Wahai Jibril, bagi tahu aku, tingkat itu untuk siapa? Setelah Jibril bagi tahu tingkatan ini, kedua, ketiga, untuk orang ini, untuk umat ini, untuk fulan dan fulan, untuk ini golongan dan sebagainya. Sampai pada tingkat yang ketujuh, Jibril diam. Rasulullah tanya lagi, ya Jibril, kenapa kau diam? Bagi tahu aku. Jibril diam dan terus diam. Rasulullah tanya lagi, ya Jibril, tolonglah bagi tahu aku. Saat itu Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, tingkat yang ketujuh ini untuk umat engkau ya Rasulullah. Saat Rasulullah mendengar untuk umatmu ya Muhammad, Rasulullah menangis, tuan-tuan, dan Rasulullah terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu, tuan-tuan, daripada saat pertemuan Rasulullah dengan Jibril alaihissalam, Rasulullah hanya keluar salat berjamaah, kemudian Rasulullah balik ke rumahnya semula. Sehingga kan seolah-olah Rasulullah tidak pernah keluar daripada rumah. Dan sahabat bertanya, apakah engkau melihat akan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Ada sahabat kata, aku tak melihat Nabi illa melainkan salat. Mereka resah tuan-tuan. Sahabat-sahabat resah, kenapa Nabi tak keluar? Dah 3 hari ni. Mereka bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa Rasulullah buat? Apa Rasulullah buat sampai Rasulullah tak keluar? Aisyah kata, Rasulullah sujud selama 3 hari 3 malam kepada Allah dan menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah selamatkan umat. Tuan-tuan, kalau bukan dengan sifat kasih yang besar, maka ia tidak akan terjadi. Sebab itu tuan-tuan, segala kebaikan ini, jika tidak ada hidayah dan taufik daripada Allah, maka kita tidak akan beroleh satu pun kebaikan. Kita takkan dapat kebaikan, kita takkan mampu angkat tangan kita tuan-tuan untuk salat maghrib tadi. Kita jangan bongkar. Kita rasa kita sihat, badan kita kuat, kita mampu salat. Tuan-tuan, kita pernah tinggal sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah meninggalkan sembahyang pada waktu dulu. Kita pernah lari daripada sujud kepada Allah dengan sebab kesibukan kita dengan keduniaan. Tuan-tuan, iblis ini, dia ingkar sujud kepada Allah sekali, lalu ia dihalau daripada syurga. Kita dalam semua hidup berapa kali kita tinggalkan sujud kepada Allah, tapi kita masih tenang tuan-tuan. Kita rasa kita ahli syurga. Kita tak minta penampun dengan Allah bersungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana ulama nyatakan dalam kitab Syirajul Talibin, tanda Allah terima taubat seseorang, Allah kurniakan kepada dia 3 perkara. Yang pertama, diberikan kefahaman tentang hukum hakam agama. Allah kurniakan kepada dia ilmu yang manfaat. Tuan-tuan, orang yang semakin belajar, dia semakin baik. Bukan semakin belajar, dia semakin jauh dengan Allah. Tuan-tuan, orang yang semakin ada ilmu, dia semakin tunduk dengan Allah. Inilah orang alim. Orang yang semakin belajar, semakin banyak takutnya kepada hadrah Allah Rabbul Azzah. Semakin dia banyak tahu mana betul, mana salah, semakin dia takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang pandai, kata Allah. Mana tuan-tuan? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang dikatakan orang pandai ini, kata Allah, mereka ni orang yang takut dengan Allah, bukan orang yang banyak ilmu dia. Tuan-tuan, yang kedua, apa kata ulama? Allah berikan hidayah dan taufik kepadanya untuk ia berbuat kebaikan. Tuan-tuan, selama kita rasa kita dah bertaubat kepada Allah, apa kebaikan yang telah bertambah dalam hidup kita? Apa baik yang kita boleh banggakan? Apa ketaatan yang kita boleh banggakan? Sebab saya dan tuan-tuan akan menghadap hadrah Allah satu masa nanti. Saya tak boleh lari, tuan-tuan tak boleh lari. Saya tak boleh lari dan tuan-tuan juga tak boleh lari. Ingat, saya tak terkecuali dan tuan-tuan semua tidak akan terkecuali. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Apa kebaikan yang kita boleh tunjukkan di hadapan Allah? Ya Allah, Kau beri aku modal 60 tahun dan 70 tahun. Ini yang aku boleh tunjukkan kepada Engkau dengan bangganya, tuan-tuan. Saya renung diri saya dan tuan-tuan renung diri tuan-tuan. 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun adalah modal yang Allah berikan kepada kita, dan Allah tak minta kita bayar balik.
Cuma Allah janji dengan kita begini, summa la tus'alunna yauma izin 'anil na'im. Apa yang aku bagi aku akan tanya, kata Allah. Apa yang aku bagi aku akan tanya, kata Allah. Ini dalam surah At-Takatsur. Yang ketiga, bila dosa kita telah diampunkan oleh Allah, Allah berikan kemanisan akan amal saleh. Kita semakin seronok untuk buat baik. Kita makin suka jadi orang baik. Kita semakin ada kasih untuk buat baik. Tuan-tuan, sebab itu perkara yang kedua, hidayah dan taufik kepada kebaikan. Orang anggap kita tak perlukan hidayah. Jangan. Kita tak akan mampu buat baik kalau tidak ada hidayah dan taufik Allah. Kita tak akan mampu tinggal benda jahat kalau kita tidak ada hidayah dan taufik Allah. Kita tak akan mampu untuk gunakan mulut ini baca Quran, berzikir, bertasbih kalau tidak ada dengan hidayah dan taufik Allah. Tuan-tuan, Allah ajar kita dalam sembahyang, Fatihah ni wajib. Siapa tinggalkan Fatihah tak sah salat. Dalam salat Allah ajar kita supaya kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan, dalam satu hari satu malam adanya sunat minta hidayah. Pada sembahyang subuh, tuan-tuan, jangan lupa. Allahumma hadina fi man hadait. Kita minta dengan Allah tiap-tiap hari, tuan-tuan. Allahumma hadina fi man hadait. 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 Wa afina fi man afait. Wa tawallana fi man tawallait ila al-akhir ila al-akhir doa. Tuhan Allah ajar kita, bukan orang yang ada badan cukup 7 anggota dia boleh buat baik kalau tidak ada hidayah dan taufik daripada Allah. Bukan orang yang ada duit dia boleh sedekahkan hartanya seperti mana permintaan Allah, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun, kalau tidak ada hidayah dan taufik Allah. Tuan-tuan, kita ni kalau Allah tak tolong, kita tak akan mampu buat apa-apa. Kita kalau Allah tak bantu, kita tak akan mampu buat apa-apa. Kita kalau Allah tidak kurniakan kepada kita anugerah demi anugerah, kita tak akan mampu buat amal saleh. Tuan-tuan, hidayah dan taufik ini adalah anugerah yang besar daripada Allah. Sebab itu sifat seorang hamba Allah, dia sentiasa memohon hidayah dan taufik daripada Allah. Tuan-tuan, saya nasihatkan diri saya dan keluarga saya, janganlah kita lupa untuk minta hidayah dan taufik Allah. Bersungguh-sungguhlah supaya kita ni dipimpin oleh Allah. Bersungguh-sungguhlah supaya kita ini dibantu oleh Allah di dalam berbuat kebaikan. Sebab kita takkan mampu buat baik, kita takkan mampu jadi orang baik, kita takkan boleh jadi orang baik kalau Allah tak mahu kita jadi orang baik. Ingat tuan-tuan, ketika Rasulullah mahukan bapa saudaranya masuk Islam, tapi Allah tak mahu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, ya Muhammad, la tahdi man ahbabta. Engkau tidak mempunyai hidayah untuk orang yang kau sayang. Rasulullah nangis, tuan-tuan. Rasulullah sedih, bapa saudaranya tak mahu mengucap 2 kalimah syahadat. Wahai bapa saudara, bersaksilah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang menghendaki seseorang itu untuk diberi hidayah atau tidak diberi hidayah. Hidayah ni mahal. Kalau kita dah dapat hidayah, kena jaga tuan-tuan. Ulama beri kita panduan, beri kita garis panduan. Kita dapat hadir dalam majlis ilmu ini adalah hidayah dan taufik Allah. Jaga tuan-tuan. Orang ingat majlis ini hanya suka-suka tunggu waktu daripada maghrib sampai isyak. Tidak. Bukan tuan-tuan. Nabi janji dekat kita macam ni. Orang yang duduk dalam majlis ilmu yang mengingati Allah, orang yang duduk dalam majlis ilmu yang mengkisahkan pasal Allah dan Rasul, orang yang duduk di dalam majlis ilmu yang menyuarakan akan suara rindu mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, suara kerinduan mereka ke hadrah Rabbul Izzah, suara memanggil-manggil akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terlalu baik kepada hambanya, yang kebaikan itu tidak sekali-kali kita mampu untuk membalasnya secara terperinci. Maka apa janji Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tak akan mampu tuan-tuan balas jasa baik Allah. Siapa yang mampu tuan-tuan balas kebaikan Allah pada kita? Siapa mampu? Saya tak mampu tuan-tuan untuk balas kebaikan Allah. Allah ini terlalu baik kepada kita. Saat kita buat salah, Allah terus pimpin kita. Saat kita sakit dan kita meminta untuk disehatkan, lalu Allah menyehatkan kita. Saat kita lapar, Dia yang memberi makan kepada kita. Saat kita susah, Dia yang menyelesaikan segala masalah kita. Walaupun kita berbuat jahat kepadanya, dengan kita melanggar peraturan Allah, Allah masih lagi pimpin kita, berikan hidayah dan taufiknya atas kita. Tuan-tuan, satu perkataan yang saya ingin katakan, seengkar mana pun kita, Allah masih tidak tinggal kita. Sejahat mana pun kita, Allah masih tidak pernah tinggalkan kita. Seburuk mana pun hidup kita, Allah masih tidak tinggalkan kita. Dengan kasihani Dia, saat kita dulu terlalu jahat dan meninggalkan Allah, kita tak pernah minta pun untuk jadi orang baik. Saat kita jauh daripada masjid dan rumah Allah, kita tak pernah minta pun nak jadi orang masjid. Allah telah tukarkan kehidupan kita daripada orang yang jauh daripada rumah Allah. Lalu Allah berikan kesempatan kita pada saat kita akhir-akhir akan umur ini, diberikan kita berada di dalam rumah. Tuan-tuan, orang yang berada dalam masjid dan hatinya terpaut dengan masjid adalah golongan yang bakal mendapat naungan arasy Allah. Orang yang berada dalam majlis ilmu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selama mana di dalam majlis itu, di dalam rahmat Allah. Selama mana di dalam majlis itu, dia dalam keampunan Allah. Dan Allah arahkan seluruh makhluk yang di langit dan di bumi untuk meminta ampun untuk orang yang berada di dalam majlis ilmu, selama mana ia masih tidak menggerakkan tubuhnya daripada majlis tersebut. Ini adalah hidayah dan taufik Allah.
Apa kata ulama? Hidayah dan taufik ni kena jaga, kerana ia kurnia yang paling besar daripada Allah. Sehingga musannif menjelaskan, ulama menyatakan kepada kita, tuan-tuan, orang yang dimuliakan oleh Allah adalah mereka yang telah diberi hidayah dan taufik oleh Allah. Tuan-tuan, sebaliknya, kalau kita tak dapat hidayah dan taufik, bermakna kita dalam kehinaan. Tuan-tuan, cukuplah kita jadi hina dalam dunia, jangan kita hina dekat akhirat. Cukuplah tuan-tuan kita miskin dalam dunia, jangan kita miskin dekat akhirat. Cukuplah kita ini banyak masalah dah dalam dunia, jangan kita banyak masalah lagi dekat akhirat. Tuan-tuan, orang yang Allah muliakan, Allah bagi hidayah. Saya tak suka bercakap hal dalam dunia, biarlah apa yang berlaku di sekeliling kita. Dia telah pun dia beritahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar kan, sebelum keluar Dajjal berlakunya begini. Tuan-tuan, sebelum keluarnya Al-Mahdi, adanya 73 puak. Saya tak nak kisahkan 72 puak ni, tuan-tuan, biarlah. Saya nak kisahkan aku ni masuk tak dalam satu golongan. Sebab apa? Besok Allah akan hapuskan 72 ni, yang ada cuma satu. Itu kan janji dia. Begitu kan janji Nabi. Besok bila sampainya akan mujadid akhir zaman, sampainya masa Nabi Isa akan zahir, orang yang bukan satu golongan ini semua akan dihapuskan oleh Allah. Ini yang kan kita dengar. Bukankah ini yang kita dengar? Yang saya takut, saya tidak berada pada golongan yang satu yang disebut oleh Nabi yang selamat itu, tuan-tuan. Ini yang saya takut. Dan besok apabila dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu golongan ini dah tak ada. Yang ada besok 72 ini akan muncul kembali. Kerana saat itu orang mukmin tidak akan ada dan tidak akan berlakunya kiamat jika ada seorang orang mukmin di dalam dunia. Tanya diri kita, apakah aku berada dalam golongan yang disebut oleh Nabi itu? Tanya diri kita, apakah aku ni benar yakin dengan Allah? Tanya diri kita, yang kita risaukan selama ini apa, tuan-tuan? Yang kita gelisahkan selama ini apa, tuan-tuan? Yang kita risaukan dalam hidup kita selama ini apa, tuan-tuan? Dari pagi tadi sampai sekarang, risau tak? Kalau hari ini aku mati, dan aku mati tak boleh mengucap la ilaha illallah. Ke tak pernah fikir langsung hari ini, yang aku hari ini mati ni? Ke hari ini siapa pun tak fikir. Tak ada siapa pun terfikir dalam hatinya dan dalam akalnya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Ajal ini bila sampai masanya,
dia tidak akan lewat, dia tidak akan terdahulu. Risau tak? Hari ini ada tak kerisauan dalam diri kita? Ataupun yang kita risau tentang duit lagi, tentang rezeki lagi, kita risau tentang harta pusaka lagi. Sampai bila tuan-tuan? Benda yang kita risau ini semua benda yang akan kita tinggalkan. Benda yang kita gelisahkan adalah benda yang kita akan tinggalkan. Saya tinggal dan tuan-tuan akan tinggalkan. Tetapi yang akan kita bawa dan mesti kita gelisahkan, kalau kita mati besok tak boleh sebut nama Allah. Yakin ke tuan-tuan? Saya yakin ke besok saya mati bila sebut nama Allah? Tuan-tuan dah yakin ke? Pasti ke besok kita mati kita boleh sebut nama Allah? Kalau kita sendiri tak yakin, kenapa kita tidak gelisah? Kalau kita sendiri tidak pasti, kenapa kita tidak ada kerisauan di dalam hidup kita? Tuan-tuan, kita ni dah ditipu, terus ditipu dalam hidup kita, agar kita melupakan perkara tersebut. Itu Nabi kata, akhir dunia, awal akhirat adalah mati. Berjaya kita pada mati, berjaya kita di sana. Tapi kalau kita tak berjaya saat mati, kita gagal kat sana tuan-tuan. Kalau mati tak berjaya, kat sana gagal. Kalau mati tak berjaya, dekat sana susah. Kalau mati tidak berjaya, dekat sana cilaka. Kalau mati tidak berjaya, dekat sana binasa. Lalu orang tanya, pernah cakap dengan saya, Ustaz, yang tu kan rahmat, betul? Kita takut kita tak dapat rahmat tu, sebab masih hidup kita tak mahu rahmat tu. Orang yang takut mesti sungguh-sungguh. Mulut yang masih hidupnya tak mahu sebut nama Allah, bolehkah masa matinya sebut nama Allah? Mulut yang masih hidupnya malas nak berzikir, masa matinya boleh ke zikir? Mulut masih hidupnya malas nak bertasbih, bertahmid, matinya boleh ke bertasbih? Matinya boleh ke bertahmid? Saya fikir, tuan-tuan fikir. Tuan-tuan, hidayah dan taufik kena jaga. Apa kata ulama? Saya ambil dalam kitab Adab Sulukul Murid. Saya berhenti, tuan-tuan. Maaf ya tuan-tuan. Apa kata pengarang kitab ini? Pengarang kitab ini kata, nak jaga, nak dapat menguatkan penjagaan supaya hidayah dan taufik ini sentiasa dikurniakan oleh Allah pada kita. Satu, jangan lupa Allah. Selalu ingat dia. Ingat Allah. Selalu sebut dia, tuan-tuan. Jangan lupa Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebenarnya kita ni banyak lupa Tuhan. Allah bagi kita mulut ni free, tuan-tuan. Tak payah bayar pun. Tapi tuan-tuan, kita ni lemah sangat.
Saya bercakap ini untuk diri saya sebenarnya. Umur saya hampir 60 tahun. Tapi saya tak boleh nak sebut nama Allah 24 jam. Saya tak boleh nak panggil nama Allah 24 jam. Saya tak boleh guna mulut saya ni untuk panggil nama Allah, untuk sebut nama Allah. Walhal Allah bagi mulut dekat kita ni percuma je. Tak payah bayar. Tapi kita guna mulut kita untuk benda lain. Kita guna mulut untuk cerita hal orang. Daripada umur akhir balik sampai dekat 60 ni. Tak bosan ke tuan-tuan cerita hal orang dari muda sampai sekarang? Tak jemu ke tuan-tuan cerita hal dunia dari muda sampai sekarang? Tak puas ke? Walaupun mata kita nak dipejamkan oleh Allah, kita masih tak puas lagi. Cerita hal orang, cerita buruk orang, cerita salah orang. Sampai bila kita nak berhenti ni? Sampai bila tuan-tuan kita nak berhenti? Sampai bila? Sampai bila? Sampai bila tuan-tuan kita nak berhenti tak cerita hal orang? Mulut ini Allah bagi percuma je. Kita nak istighfar sehari 100 tak mampu. Kita nak tasbih sehari 100 tak mampu. Kita nak baca selawat sehari 100 tak mampu. Tapi kita suka cerita hal orang. Tak jemu ke? Tak bosan ke? Tak ada rasa salah ke? Tuan-tuan, kita dah nak mati dah. Kita dah nak balik jumpa Allah. Jangan jadi orang gagal. Tuan-tuan, ilmu banyak-banyak, kalau tak dapat jadi orang baik, cilaka tuan-tuan. Mengaji 20 tahun, tapi kalau tak boleh jadi orang baik, cilaka tuan-tuan. Hatam kitab, berpuluh-puluh kitab, tapi kita tak boleh berhenti kata orang, maki orang, buruk sangka dengan orang, buat zalim dengan orang. Cilaka tuan-tuan. Cilaka tuan-tuan. Cilaka. Tuan-tuan, saya nasihatkan diri saya, cukuplah, sudahlah. Kita nak balik jumpa Allah dah. Saya pun dah nak mati, tuan-tuan pun dah nak mati. Takkan kita nak mati bawa dosa? Dosa semayang kita zaman muda dulu pun tak habis lagi. Dosa tinggal puasa dulu pun tak habis lagi. Dosa buat zalim dengan orang dulu-dulu pun tak habis lagi. Allah dah ampun ke belum? Tak tahulah. Dosa kita bergaduh dengan sama-sama jiran pun tak selesai lagi. Tiba-tiba Allah ambil kita. Macam mana yang besok kita kat sana? Saya baca Quran Ustaz, betul. Saya dah hatam 10 kali. Mulut yang baca Quran ni lah mulut yang masih tak berhenti mengumpat orang. Mulut yang baca Quran ni lah mulut yang masih tak berhenti memaki orang lain. Mulut yang telah hatam Quran 20 kali inilah mulut yang masih menghina orang lain, membuka aib orang lain. Tuan-tuan, walaupun kita dah baca Quran, khatam Quran, kita masih tak berjaya menjadi ahli Quran. Kita dah tak ada masa dah tuan-tuan.
Tuan-tuan, kemudian apa kata ulama? Selalulah duduk dengan orang baik-baik. Siapa orang baik? Kalau tengok wajah dia, kita rasa nak dekat dengan Tuhan. Cari orangnya. Jangan tengok, jangan selalu duduk dengan orang yang ajak kita cerita hal orang. Kemudian apa kata ulama? Saya singkatkan. Selalu duduk dalam majlis baik-baik. Cari majlis ilmu, majlis zikir, cari tempat baik-baik. Mana dia? Tempat baik-baik. Kita kalau dapat pergi umrah, kan kita jadi orang baik. Kalau ada duit, pergilah. Ada duit, pergi. Mahal ustaz, tak apa. Biar harta kita ini menjadi simpanan besok dekat akhirat. Dulu tak sama macam sekarang, tuan-tuan. Saya dulu pergi Mekah, tuan-tuan. Saya buat haji tahun 93. Masa saya belajar sana dulu, umrah masa tu murah aja, 2,500. 2,500 aja, tuan-tuan. Sekarang dah tak dapat, dah 15,000, tuan-tuan. Kita ada duit 15,000, apa salahnya? Ya Allah, duit ini aku gunakan untuk Engkau. Duit ini aku gunakan untuk aku buat baik dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, dah banyak duit yang aku buang untuk kemurkaan Engkau dah. Banyak harta yang aku telah salurkan untuk kemurkaan Engkau, kemarahan Engkau, kebencian Engkau. Ya Allah, kalau aku dapat pergi, ya Allah, aku boleh jadi baik. Aku dapat pergi masjid, aku dapat tutup mulut aku boleh jaga hati aku, ya Allah. Dekat sana kita bagi makan orang, kita boleh buat baik kat sana. Walaupun kita balik di sini, kita tak bagi pun orang makan. Maka carilah tempat yang baik-baik. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya tinggalkan dua benda pada tuan-tuan supaya kita sentiasa dapat baik dan Allah tak cabut baik. Satu, jangan tinggalkan wirid. Saya bagi dua wirid. Satu, kita minta supaya Allah bagi kita benda baik. Dua, supaya baik yang Allah bagi Allah tak ambil. Benda paling kita takut, tuan-tuan, kebaikan yang kita dah buat Allah ambil. Yang ni takut. Apa dia? Saya baca 3 kali. Pertama, kita minta Allah bagi kita benda baik. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Kedua, minta Allah tak cabut benda baik yang Allah bagi. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Itu je. Akhir kalam, saya minta maaf, minta ampun. Saya bukan orang pandai, saya orang bodoh. Saya tak macam orang lain, tak macam orang-orang pandai yang lain. Jadi saya minta ampun, minta maaf.
Kalau apa yang tuan-tuan nak, tuan-tuan tak dapat, saya minta ampun, minta maaf pada semua orang. Kalau saya ada salah dengan tuan-tuan semua, saya minta maaf, saya minta ampun. Saya harap dengan tuan-tuan maafkan dosa saya, maafkan salah saya. Besok saya balik jumpa Allah, saya tak sangkut, saya tak ditahan oleh malaikat. Itu aja harapan saya kepada Allah Rabbul Izzah. Tuan-tuan, yang terakhir, tuan-tuan tolong doakan saya dan keluarga saya, anak, isteri, cucu saya. Mudah-mudahan kami dapat jadi orang baik dan Allah terima kami sebagai orang baik. Itu je. Tuan-tuan tolong doa ya. Mudah-mudahan saya jadi orang baik. Saya bukan orang baik tuan-tuan, saya orang jahat. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan orang baik. Tuan-tuan dapat semayang, pergi masjid 5 waktu sehari semalam. Saya orang jahat tuan-tuan, saya masih jahat lagi. Saya mengaku tuan-tuan, ini bukan gurauan saya, ini hakikatnya. Cuma Allah tak buka aib saya tuan-tuan. Allah sayang saya, Allah tutup keburukan saya di hadapan tuan-tuan. Dan saya ucap terima kasih pada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Yang keduanya, tuan-tuan, saya ada satu madrasah di Kuala Terengganu. Saya ada 3 madrasah tuan-tuan. Tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami sentiasa dalam pertolongan Allah. 2 madrasah saya di Selangor dan 1 madrasah saya di Kuala Terengganu. Madrasah kami di Kuala Terengganu ini dalam pembinaan lagi. Sekarang tengah buat masjid. Masjid itu saya niatkan masjid, tapi kami tak panggil masjid lah, sebab masjid dekat dengan madrasah itu. Jadi masjid kami panggil surau lah. Cuma niat kami dalam masjid supaya kami dapat salat i'tikaf dalam tempat tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan, Masya Allah, pembinaan masjid itu dah hampir siap 90%. Saya baru saja balik daripada Kuala Terengganu 2 hari lepas, Alhamdulillah, dan saya melihat akan proses pembinaan. Dan proses pembinaan itu hampir 90% sekarang. Dan saya balik 2 hari lepas, ada beberapa perkara yang sedang dicari oleh kontraktor. Keunikan tentang pembinaan madrasah itu saya kongsikan sedikit. Saya sebenarnya jarang untuk ceritakan, untuk buat kutipan dana dan sebagainya. Alhamdulillah, kontraktor yang terlibat untuk pembinaan madrasah kami, dia yang sebenarnya tuan-tuan yang mencari dana, serta dengan sahabat-sahabat kami di Kuala Terengganu. Mereka kontraktor, mereka yang uruskan dana tuan-tuan. Saya tak keluar duit apa pun. Saya kadang-kadang diminta untuk membayar gaji kepada pekerja-pekerja tersebut lebih kurang sebulan dalam 30,000 macam itulah. Hasil sumbangan orang ramai, alhamdulillah, masjid itu telah mencecah sumbangannya 1.4 juta dan 90% sekarang adalah akhir untuk persiapan masjid tersebut. Kalau tuan-tuan setuju, saya buka peluang wakaf ini untuk ahli qaryah ini. Tapi kalau tuan-tuan tak setuju, saya tak akan buka peluang wakaf ini untuk tuan-tuan di sini. Saya akan berhenti di sini dan saya tak akan buka apa-apa. Tapi kalau tuan-tuan setuju, saya akan buka peluang wakaf ini kepada tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan dulu, kalau saya buka ni, tuan-tuan setuju tak? Kalau tak setuju, saya tak buka tuan-tuan, sebab saya jarang untuk buat kutipan dana masjid ini. Memang saya, kalau tuan-tuan tanya sahabat-sahabat kita yang bawa kamera ni, mereka setiap masa dengan saya, tuan-tuan, saya memang jarang buka.
Kalau tuan-tuan mahu kan saya buka peluang ni, saya bukakan. Boleh tuan-tuan? Baik. Kami sedang cari 3 perkara untuk diselesaikan sekarang. Pertama, kami tengah cari orang yang mahu memberi sumbangan selesaikan masalah tile masjid. Jumlah tile ini anggaran dia RM25,000. Kedua, kami mencari orang yang nak selesaikan masalah ceiling masjid. Jumlah ceiling ini RM42,000. Kami mencari orang yang nak selesaikan pendawaian elektrikal masjid. Jumlahnya RM24,000. Jadi malam ni saya buka lah tuan-tuan untuk ahli qaryah ini. Selesai, saya tak tahu siapa yang Allah pilih. Saya tak tahu tuan-tuan siapa yang Allah berikan hidayah dan taufik. Bukan orang yang ada harta, dia mampu keluarkan hartanya untuk Allah. Sebab itu saya minta izin tuan-tuan. Kalau tuan-tuan setuju, buka. Tak setuju, saya tak nak buat apa-apa pun untuk sumbangan dana wakaf masjid malam ni. Tapi tuan-tuan setuju, mudah-mudahan perkataan tuan-tuan ini keluar daripada hati tuan-tuan dan kita sentiasa dalam pimpinan Allah. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan sebagian harta kita pada malam ini menjadi asbab besok kita dapat masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami panggil nama Engkau ya Allah. Kami seru asma-Mu ya Arhamar Rahimin. Kami merayu dan kami munajah ke hadrah-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakan atas kami hidayah dan taufik-Mu ya Allah, sehinggalah kami memejam mata bertemu ke hadrah Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, dorongkanlah kami ya Arhamar Rahimin ke arah kebaikan, untuk berbuat baik kepada Engkau ya Allah, sebagai tanda syukur kami ke hadrah-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tolonglah padamkan seluruh masa silam kami yang di dalam kebencian-Mu dan kemarahan-Mu ya Allah. Tolonglah padamkan seluruh kesilapan kami dan kesalahan kami ya Arhamar Rahimin, agar kami besok tidak malu untuk menghadap hadrah-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu ya Zal Jalali wal Ikram, besok di padang mahsyar ya Allah, tolonglah jangan Engkau tayangkan seluruh kemaksiatan kami, kesalahan kami, untuk dilihat oleh sekalian hamba-hamba-Mu dan sekalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami malu ya Allah, kami malu ya Allah, kami malu ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.